Soalan 2. Jadual menunjukkan 3 bahan kimia yang digunakan untuk meneutralkan 100 cm padu larutan natrium hydroksida kepekatan 1.0. Okey, jadi isi padu yang diperlukan, dia bagi hints. Contoh, kalau kita guna asid nitrik, kita perlukan 100 untuk meneutralkan 100 larutan alkali ini. Jadi sekarang dia tanya, kalau kita gunakan asid sulfurik, berapakah isi padu yang diperlukan? Okey, jadi konsep kimia yang kita perlu tahu adalah asid nitrik dengan asid sulfurik, dua-dua ini adalah asid kuat. Tapi antara dua ini, ada satu asid yang 2 kali ganda lebih kuat. Yang mana? Betul, asid sulfurik. Kerana asid sulfurik, formula dia H2SO4. H ini ada 2. Okey, jadi dia ada 2 kali ganda ion hidrogen. Kerana ini double, kepekatan dia 2 kali ganda, maka isi padu yang kita perlukan hanya sikit saja. Jadi ingat konsep dia, kalau bahan itu sangat pekat, jadi kita hanya perlu letak sedikit saja. Macam mak kamu cuci baju pun samalah. Kalau dynamo itu sangat pekat, kita guna sikit saja. Okey, asid etanoik, konsep yang kita kena tahu adalah asid etanoik adalah asid lemah. Jadi kalau dia lemah, kita perlu letak sikit ke banyak? Banyak. Jadi dia melebihi 100 lah isi padu yang diperlukan. Contoh 130, 140, bolehlah. Mana-mana jawapan pun boleh. Boleh faham? Kerana asid etanoik ini asid lemah. Dia sangat lemah. Jadi lebih banyak isi padu diperlukan untuk meneutralkan alkali ini. Okey, jadi terangkan jawapan. Pertama, kerana asid nitrik adalah asid monobase. Okey, jadi kadang-kadang kita guna, selalunya kita guna, boleh guna monobase ataupun kadang-kadang kita guna monoprotic. Boleh. Manakala asid sulfurik adalah asid twi-base ataupun kita boleh guna asid diprotic. Okey, kepekatan ion hidrogen asid sulfurik adalah 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan asid nitrik. Okey, seterusnya kenapa ini perlukan lebih banyak? Kerana asid etanoik adalah asid lemah, asid nitrik adalah asid kuat. Jadi kepekatan ion hidrogen asid nitrik adalah lebih tinggi daripada asid etanoik. Ini menyebabkan asid etanoik memerlukan isi padu yang lebih banyak kerana kepekatan dia lebih rendah. Okey, soalan B. Peneutralan digunakan dalam bidang pertanian, industri dan kesihatan. Berikan 2 contoh aplikasi peneutralan. Okey, banyak contoh sebenarnya. Contohnya kalau kita gosok gigi, semua itu pun boleh. Okey, di sini saya bagi 2 contoh saja. Pertama, tanah yang berasid boleh dirawat dengan serbuk kapur ataupun batu kapur. Dan juga kalau kita kena sengatan yang bersifat alkali, kita boleh rawat dengan cuka untuk meneutralkannya. Okey, soalan C. Sorry. Namakan satu asid kuat. Dengan menggunakan contoh asid kuat, terangkan 2 sifat kimia. Sertakan bersamaan kimia dalam penerangan anda. Okey, ini belajar kena hafal apakah sifat kimia untuk asid. Ada 3 sifat kimia untuk asid. Jadi, nyatakan 2 sahaja kat sini. Okey. Contoh namakan. Jadi, asid nitrik, asid hidroklorik ataupun asid sulfurik kita terima. Okey, terangkan 2 sifat kimia asid. Asid boleh bertindak balas dengan logam magnesium menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ini bersamaan kimia dia. Dan asid sulfurik juga boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Contoh kalsium karbonat. Kalau ada karbonat, coke, dia akan menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida CO2. Ini adalah bersamaan kimia dia, asid sulfurik, kalsium karbonat, mamak, CaCO3 dan Ca kahwin dengan SO4 menjadi CaSO4. Air dibebaskan, gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, soalan D, ini soalan kiraan. Dalam satu eksperimen, kalsium karbonat dalam berlebihan bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan kalsium nitrat, betul, gas dan karbon dioksida. Pertama, tuliskan bersamaan kimia bagi tindak balas berikut. Okey, kemudian hitungkan jumlah gas yang dihasilkan pada keadaan bilik. Okey, sekejap saya tak apalah, bolehlah, tak payah padam. Ca kahwin dengan NO3, jangan tulis CNO3 saja kerana Ca 2 positif.
NO3 hanya negatif. Jadi tukar cincin, kita dapat 2 bagi kepada NO3. Dan CO3 membebaskan CO2 dengan air. Lepas itu seimbangkan, letak 2 di depan HNO3. Okey, soalan kiraan ada 5 markap. Jom kita tengok macam mana kita buat kiraan ini. Okey, markap pertama dapatkan mol ini. Okey, bagaimana kita dapat mol ini? Boleh MV per 1000, betul? M2 V M2 V volume 100 per 1000. Okey, dapat bilangan mol dia. Kemudian nisbah, okey, kita mungkin kita nanti boleh ini kita mungkin tulis nisbah yang paling simple dulu. 2 mol HNO3, nampak? 2 HNO3, 2 mol HNO3. Nisbah kepada dia nak gas yang dihasil, gas adalah CO2. Depan tak ada nombor, jadi dia 1 mol CO2. Okey, 2 menjadi 1, ini tak payah, ini tak apa, nisbah sajalah. Okey, biar dia cantik. Okey, 2 menjadi 1. 2 menjadi 1. RM2 menjadi RM1. Lebih kecil. Jadi 0.2 dia akan menjadi lebih kecil, menjadi 0.1 mol gas karbon dioksida off. Oh, ini BI dulu. Zaman dulu kot. Baiklah. Okey, jadi akhirnya ada mol 0.1 mol CO2 dihasilkan. Okey, mol 0.1. Jawapannya mana? Mol betul lah, ini ada satu markap. Okey, jadi akhirnya okey. Isi padu gas yang terbebas adalah 2.4 jawapannya. Kenapa? Macam mana dapat 2.4? Ada mol CO2 0.1, ada mol darab. Darab dengan nak tentukan isi padu, kita gunakan isi padu keadaan bilik 24. Okey, akhirnya dapat jawapan ini 2.4. Itu saja soalan 2. Masih